lah kita nak gali lebih mendalam tentang isu Mehmet dengan Perak ni. Sekali lagi kita jemput Abang Jago Raja TikTok kita, Zulhelmi Zainal Azam. Abang Ting Ting. Ting Ting. Abang Ting Ting. Ya, Zulhelmi Zainal Azam. Yes. Nampak tadi macam apa tu? nampak dia macam berpeluh tak? Dia nervous. Bukan. Habis? Dia sibuk buat TikTok tadi. Oh. Ya. Okey Zul, kantoi. kantoi tak apa, nanti kita follow kat TikTok Right. Alright, okey. Zul, sebenarnya nak tanya, semalam kita cerita pasal jadual Liga Super. Hari ni tiba-tiba ada cerita pasal Mehmet dengan Perak. Dia pergi atau tak pergi? Okey, saya kena tarik nafas sebab tinggi. Betul, Pak. Okey, kita sebab ikut sekali. ini berita ni boleh menyebabkan orang kena serangan jantung lah. Okey. Terutama kepada penyokong The Boss Gaurus. Sebab ada tinggal lagi 2 minggu sebelum sepak bola Liga Malaysia. Tiba-tiba dengar berita ini, betul ataupun tak betul. Tetapi melihat kepada teori saya sendiri berkenaan dengan situasi ini, nampaknya ada rasionalnya sebab apabila berlaku perubahan pengurusan Perak FC daripada kepimpinan terdahulu kepada kepimpinan sekarang, kita nampak perubahan demi perubahan. Sebelum ini ada kedengaran Perak 2 mahu dibubarkan, tetapi dibatalkan hasrat itu. Ketika ini Perak FC pula. Semuanya saya melihat atas faktor bajet, faktor kewangan. Okey. Kalau kita tahu Mehmet Djokovic yang mana saya difahamkan memiliki ataupun menerima gaji yang tertinggi dalam antara jurulatih di Liga Malaysia. Dan atas faktor itu, kemungkinan Perak FC di bawah pengurusan yang baru mahu melakukan perubahan dari aspek yang lebih realistik. Mereka mungkin, ini pendapat saya ataupun teori saya, mungkin tidak mahu kesan yang diterima kalau meneruskan pasukan ini sehingga akhir musim akan menjejaskan kantung mereka. Jadi mungkin situasi ini yang menyebabkan kemungkinan Mehmet Djokovic itu tidak lagi bersama Perak FC untuk musim 2021. Okey, tapi yang ni dia macam dia more kepada kabar angin kan. Jadi kita nak tahu macam lebih lagi bila agaknya benda ni akan disahkan sendiri oleh Perak FC. Okey, kalau kita dengar apa yang diperkatakan oleh ahli lembaga pengarah Perak FC tadi, YB Khairul Syaril, beliau sebenarnya bukan menafikan, tetapi beliau seolah tidak mahu mengesahkan lagi perkara ini, di mana beliau ada menyatakan mereka akan memberi kenyataan ataupun makluman kepada media dalam masa terdekat. Saya menjangkakan sama ada esok ataupun lusa perkara ini akan dijelaskan oleh semua pihak, di mana saya difahamkan Mehmet Djokovic bersama Perak FC ditamatkan ataupun kontrak Mehmet bersama Perak FC ini ditamatkan menerusi persetujuan bersama. Di mana saya dapat berita ini malam tadi dan dikabarkan ada calon yang sudah dikenal pasti untuk mengisi kekosongan. Antara nama calon-calon ada? Okey. Kalau kita kenal, kita tahu pasal Perak FC ni, sebenarnya ramai calon. Sebelum ini Satya Naden pun pernah dikaitkan bersama Perak FC, tetapi Satya sudah menjadi technical director bagi Sarawak United. Selain daripada itu, ada orang yang berasakan seperti Syamsul Saad yang kini menjadi jurulatih Perak 2 akan dinaikkan pangkat. Dan juga ada orang yang menjagakan jurulatih seperti Nizam Jamil mungkin tidak ada job sekarang ni. Tetapi berdasarkan perkongsian ataupun risikan yang saya lakukan, nama bekas penolong jurulatih Perak iaitu Chong Yifat disebut-sebut untuk menggantikan Mehmet ketika ini, walaupun belum ada pengesahan rasmi mengikutkan Mehmet sebagai ketua jurulatih itu sama ada kekal ataupun sebaliknya. Chong Yifat pernah menjadi penolong jurulatih pada 2017. Ketika itu berlaku perubahan jurulatih yang mana mendiang Karl-Heinz Wegang tidak lagi bersama pasukan itu, dan Yifat ketika ini sebelum ini adalah technical director bagi pasukan Kuala Lumpur United FC, di mana saya difahamkan beliau sudah pun dilepaskan oleh KL United FC semalam ataupun sekitar pagi tadi. Jadi rasminya mungkin sekitar jam pagi tadi, dan kemungkinan itu berlaku di mana daripada technical director KL United FC ke pasukan Perak FC sebagai jurulatih The Boss Gaurus. So dia banyak lagi orang kata
tempat-tempat kosong yang kita nak isi. Sebab Ifat dah tak ada dan Mehmet mungkin tak ada. So mungkin ada pertukaran kita tak tahu. Betul. Kan, alright. Tapi macam biasalah, dengan Zul kita akan tahu lagi banyak lagi info-info bola sepak, especially dalam Nadia Arena start daripada esok sampai Jumaat. Okay Zul, thank you very much. Thank you, Zul. Isikan awak tu yang kita nak sebenarnya. Ya, sangatlah eksklusif. Terima kasih kerana menjemput saya dalam Nadi Weekend hari ini. Of course. Very formal. So, jangan lupa follow Zul dekat Twitter, TikTok pun boleh, Instagram pun boleh untuk update-update terkini bola sepak Liga Malaysia. Imbas kembali, ni kedudukan Perak dalam 5 musim yang lepas. Selain pencapaian pada tahun 2018, TVG juga jadi juara Piala Malaysia. Dan sejak Mehmet jadi coach Perak, mereka tak pernah keluar daripada kelompok 5 terbaik Liga Super. Okay, baik. Kita masih lagi nak kekalkan line up semalam. Lepas Zul, kita ada bekas pemain Selangor dan juga Sabah, Asmawi Bakiri. Mawi, kita nak straight to the point. Apa yang Mawi ada dengan isu Mehmet dan Perak ni? Dan kalau betul, ada tak impak ketiadaan Mehmet untuk persiapan Perak menjelang first game nanti lawan PJ City? Ya, Irfan, kalau mengikut impak tu memang akan berlaku sesuatu pasukan yang hampir tinggal 2 minggu untuk mengarungi perlawanan pertama. Ketiadaan Mehmet, kalau berlaku ini pasti akan membentuk satu perjalanan yang tak baik untuk pasukan Perak sebenarnya. Dan pada pandangan saya, sebenarnya faktor-faktor ini merugikan juga pasukan Perak. Kerana kalau kita balik dari segi analisis, Mehmet bersama pasukan Perak begitu baik, kelompok 5 terbaik, juara Piala Malaysia, kemudian ada rekod bersama pemain dengan baik, konsisten. So itu yang lebih penting untuk pasukan Perak sebenarnya. Tetapi yalah, kita tak boleh nafikan juga apa yang berlaku di dalam Perak FC sendiri, di mana mungkin perbincangan berlaku dengan tidak begitu baik. Tapi untuk pasukan Perak sendiri, pada mungkin apa yang akan berlaku, sedikit perubahan dari segi jurulatih itu akan berlaku, tapi saya ambil berat pada pemain-pemain yang sedia ada untuk pasukan Perak tidak menjejaskan, kerana apa yang kita sedia faham, pemain-pemain ini dah lama bersama dan mungkin faktor-faktor ini dari segi kedudukan pemain, susunan pemain tak berlaku keadaan yang kucak-kacir, tetapi mungkin dalam pihak pengurusan jurulatih pasti ada perkara baru yang akan dibawa oleh jurulatih baru nanti. Okey, Mawi, macam kita dengar khabar lah kan, Ifat bakal ambil alih tugas Mehmet dekat TVG. Jadi, maybe Mawi boleh share sikit tentang latar belakang dia, kalau boleh? Okey, kalau berlaku perubahan ini untuk Coach Ifat yang dia dah ada di KL, pengangkatan ini balik ke Perak untuk membawa, sebenarnya impak untuk Coach Ifat mungkin tak banyak berlaku 2 minggu tu, kerana macam saya maklumkan tadilah, dari segi susunan pemain sedia ada, Coach Ifat mungkin tak perlu banyak buat kerja, kerana pemain-pemain yang sedia ada ni dia dah main lama bersama, dia dah boleh adapt perlawanan ataupun setiap perlawanan-perlawanan itu. Tetapi mungkin sedikit pasukan perlu ambil kira apa kehendak jurulatih baru, macam mana style dia, pattern dia ataupun filosofi. Itu saja yang akan mengubah kedudukan pasukan Perak. Tetapi perkara yang penting untuk perlawanan pertama, mereka dalam keadaan sekarang yang belum saya tendang 2 minggu, apa pun berlaku perlawanan pertama, mereka tak boleh kalah. Maksud, jika mereka kalah, benda ni akan berterusan menjadi isu yang tak baik untuk pasukan Perak nanti. Ya, okey. Tapi Mawi, itu kita cerita pasal impact coach. Kalau memang tak ada, Ifat ada. Tapi untuk players pula, Mawi expect tak untuk ada beberapa player untuk berhijrah keluar daripada Perak? Sebab transfer window ada 2 minggu lagi. So, ada kemungkinan player macam, okey, mungkin kita tak sure coach siapa, kita try lah pergi tim lain. Ada ke, Mawi? Okey, saya sendiri pernah bermain untuk Perak 2004 dan Mehmet juga adalah ketua pasukan saya pada ketika bermain bersama pasukan Selangor. Impak untuk pemain saya tak nampak. Pasal tu saya jelaskan tadi, impak untuk pemain keluar ketika ini dalam tempoh 2 minggu, nak cari tim baru, nak selesaikan, nak adapt dengan pasukan baru, falsafah baru, mungkin tak berlaku untuk pasukan Perak. Dan saya jangkakan di atas semangat satu pasukan yang dibimbing oleh ketua pasukan mereka, Syahrul Saad, saya rasa mereka tak akan berpecah.
Kerana setelah kehilangan Syarif Fikri itu asal teknikal punya keluar tu, itu saja isu dia. Tapi untuk pemain yang lama yang sedia ada dengan pasukan Perak, saya mengharapkan mereka stay together, mereka boleh bermain satu pasukan. Kerana itulah sebenarnya kekuatan pasukan Perak, kerana pemain-pemainnya dah lama bersama. Alright, thank you so much Mawi. I guess that's all. Thank you so much. Kalau ada apa-apa lagi, kita orang Roger Mawi lagi. Boleh? Alright, boleh. Okay, Mawi, thank you. Thank you so much. Bye.